Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Kita jumpa lagi pada malam ini. Tapi ni belum start lagi tau. Pada pagi ni selalu sebut, dah tua ni, sebut malam lah malam. Semalam pun saya sebut malam. Baik, sekarang pukul 6.23 mengikut jam Puan Roza. Cuma saya live lebih awal 2 minit. Untuk mengucapkan terima kasih lah kerana semalam lebih 6,000 ataupun hampir 7,000 kot yang telah menyaksikan live di sebelah pagi semalam. Dan mudah-mudahan ada manfaat lah. Jadi hari ini kita akan teruskan juga dengan beri 5 minit, tazkirah 5 minit tetapi berdasarkan buku beri 2 minit. Ya Allah, saya dah beritahu dah, siapa dengan tazkirah ni tak payahlah beli buku ni. Tetapi ramai juga yang minta sebab dia tak sabarlah tu, sebab satu bab satu hari. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ni sedikit sahaja, 5 minit, tetapi memberi impak yang besar. Tetapi nak memberikan impak yang besar ini, kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tak ada apa dalam diri kita. Kita tak ada kuasa, kita tak ada apa. Ilmu yang kita belajar pun ada manfaatnya setelah diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dah pukul berapa? 6.25? Masya Allah. Dia senyum je. Inilah kru saya satu-satunya pagi ini dan selama 30 ataupun 29 hari. Baik. Kita mulakan. Kita sambung balik perbincangan kita semalam. Semalam apa dia? Bangun malam. Saya ceritakan kalau ada satu perkara sunat yang saya nak cadangkan kepada khalayak adalah bangun malam. Sebab itu dalam buku ini bab yang pertama yang saya tulis. Dan kita sambung lagi dengan bab yang kedua. Bab yang kedua tajuk dia mudah je, sombong. Ini perkara asas juga yang selalu saya pesan pada anak-anak supaya awak ni janganlah sombong. Kita selalu kena merendah diri. Dan dalam beri 2 minit ni saya beritahulah kenapa begitu. Sebab saya kata ahli syurga, mana ada orang sombong? Siapa yang sombong duduk dalam syurga, dia akan dikeluarkan daripada syurga. Ini amaran daripada Allah SWT. Amaran apa? Benda ni dah berlaku dah. Sebab dalam surah Al-A'raf ayat 13. Saya baca terjemahan dia ya. Allah berfirman, turunlah engkau dari syurga ini kerana tidak patut engkau bersikap sombong di dalamnya. Oleh sebab itu keluarlah. Sesungguhnya engkau daripada golongan yang hina. Maknanya yang duduk dalam syurga kerana sombong, kerana tak nak mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kena dikeluarkan daripada syurga. Kita ni yang tak masuk lagi dalam syurga, kena pastikan kita masuk dalam syurga dan salah satu faktornya adalah sombong. Jangan sombong. Tapi manusia ini juga telah diberitahu naluri dia. Memang perangai kita ni ada sifat-sifat sombong dalam diri kita. Kita sombong tu pasal apa? Kalau kita pegang jawatan tinggi pun kita sombong. Ya Allah, kalau kita berkuasa. Kita sebagai seorang ayah juga mungkin sombong dengan anak-anak, dengan isteri. Macam-macam lah. Macam saya ada PhD, ada pangkat sikit profesor. Kadang-kadang tu timbul melintas dalam hati. Ya Allah, dia ni. Kan? Kita rasa kita pandai lagi daripada orang. Tetapi dalam hidup kita ni jangan begitu. Sebab apa? Kalau kita rasa kita pandai, ada orang lagi lebih pandai daripada kita. Kalau kita rasa kita kaya, ada lagi orang lebih kaya daripada kita. Orang kaya tu tak sombong pun. Kita baru banyak tu ada, dah sombong dah. Banyak pelajaran yang tak saya pelajari dalam kehidupan ini. Contohnya ya, masa mula-mula saya balik daripada menunaikan fardu haji, saya tulis buku Travelog Haji Mengubah Sempadan Iman. Dan sejak daripada itu saya dijemput untuk berceramah. Satu hari saya berceramah di Masjid Bandar Baru Uda. Masjid ni besar, orang ramai. Dan saya penuh semangat lah jenis saya bercakap ni, penuh semangat. Bercakap 1 jam lebih. Lepas saja bercakap 1 jam lebih, orang beratur panjang nak bersalam dengan saya. Dalam hati muncul, hebat aku. Orang bersalam menangis. Ya Allah, terima kasih kerana gini. Dalam hati itu muncul perasaan tu. Bukan saya nak lagu tu. Tapi saya kata, ya Allah, aku bukan nak rasa macam ni. Aku tak nak rasa macam ini. Tetapi tak ada solution pada masa tersebut. Sehinggalah
pada satu ketika, sebab banyak sangat perasaan-perasaan yang melintas dalam jiwa kita ni. Tak boleh nak katalah. Orang masak, dia masak sedap. Hebat aku masak. Sombong lah tu. Sombong pada diri sendiri. Dan satu hari saya jemput Ustaz Fahmi. Ustaz Fahmi Zamzam ya, datang ke UiTM Johor. Masa tu saya pengarah di UiTM Johor. Sebelum majlis, saya duduk dengan dia dalam bilik. Saya tanya, Syekh, saya ni duduk berceramah mengata-kata. Tiba-tiba terlintas dalam hati. Oh, hebat aku. Perasaan-perasaan sombong dalam diri itu. Dan saya tanya, macam mana nak buat ni? Macam mana nak obati perasaan ini? Dan dia ketawa dengan saya. Dia kata, Prof, semua orang ada perasaan tersebut. Ustaz ke, tok guru ke, tok syekh ke, apatah lagi orang biasa, orang yang tak belajar ilmu ni. Dia kata dia akan melintas sebab itu adalah ujian daripada Allah SWT. Tapi mudah je. Yang membezakan antara orang yang tak nak rasa macam tu tapi datang dengan orang yang buat tak kisah saja, simple je. Dia tahu, orang tu tahu, ini perasaan sombong dalam diri. Ini perasaan ujub dalam diri. Jadi kalau kita tahu macam tu, mudah je. Apa ni, bertaubatlah, beristighfarlah. Mohon keampunan Allah SWT. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah ya Allah. Kenapalah aku ada perasaan macam ni ya Allah. InsyaAllah dia akan melegakan kita, dia akan memberikan kita satu dimensi yang lain. Tapi orang yang tak orang yang tak rasa, pasal apa datang macam ni, dia tak rasa macam tu, dia rasa macam okey benda tu, dia akan hidup dalam keadaan yang dia menyombong diri kepada Tuhan dia menyombong diri kepada masyarakat, kepada orang yang berada di sekitar dia. Tapi okeylah. Saya lebih suka nak menceritakan bahawa kita ni janganlah sombong dengan Allah. Sebab apa? Allah suruh, kita ingkar. Yang Allah larang, kita buat. Itu sombong besar lah tu. Dan sombong yang paling besar sekali dalam surah An-Nisa ayat 48. Iaitu apa dia? Mereka yang syirik dan menduakan Allah. Siapa yang syirik dan menduakan Allah, dia tidak minta ampun dengan Allah, dia mati besok, dia akan masuk neraka, kekal selama-lamanya dalam neraka. Yang itu kita minta jauh. Dan Masya Allah, saya banyak menulis ni berdasarkan pengalaman. Tengok jam sikit. Sikit lagi. Berdasarkan pengalaman, pernah satu ketika saya, rumah saya di Segamat, dilanda banjir besar. Satu Segamat tu tenggelam. Jadi bila dah surut, saya baliklah ke rumah saya di Segamat tu. Tengok, ya Allah, teruknya. Rumah teruk. Saya tak reti macam mana nak buat. Saya profesor. Saya ada PhD. Saya pengarah UiTM, pernah jadi pengarah. Tapi saya tak reti macam mana nak buat ni. Tiba-tiba ada staf saya, rakan saya lah. Datang perempuan 3 orang. Tak ada PhD. Tengah baru nak mula PhD. Dia datang dengan saya. Dia kata, Prof, saya tahu macam mana nak handle benda ni. Saya dah 2 kali dah kena banjir di Segamat ni. Mudah aja, Prof. Yang pertama sekali kita keluarkan barang daripada rumah kita ni. Biar rumah tu kosong. Kita bersihkan rumah dulu. Ya Allah, mudahnya. Dah betul lah, logik lah tu. Engkau janganlah berasa engkau pandai sangat. Ada orang yang ada berdasarkan pengalaman hidup dia, dia boleh menyelesaikan masalah kita. Kita ni yang belajar tinggi macam mana sekalipun, kalau Allah tak bagi ilmu tersebut, tak adalah. Jadi tuan-tuan, Allahu Akbar. Janganlah janganlah merasa kita pandai, merasa kita sangat kaya, kita merasa bahawa orang lain ni kurang daripada kita. Kita kena ada perasaan bahawa semua orang ni ada kelebihan masing-masing. Sebab itu, dalam keadaan tersebutlah bila kita merendah diri kepada Allah SWT, kita sedarlah. Contohnya kalau kita sakit kan, kaya ke, engkau miskin ke, engkau apa ke, kalau dah sakit, engkau biasanya Tuhan dah beritahu dah. Dia kata kita sakit ni, dia kata aku nak suruh engkau ni merendah diri, berdoa kepadaku. Jangan sombong sangat hidup di dunia ni. Ni COVID-19 ni. Kita kena fahamlah, kita belajarlah bahawa Allah uji kita supaya kita merendah diri pada Allah SWT. Okey, terima kasih tuan-tuan. Esok kita jumpa lagi. Dan insya-Allah kita jumpa lagi besok dalam waktu yang sama. 6.23 saya masuk, tapi saya akan mula tazkirah 6.25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.